Terima kasih Zera, salam sejahtera. Peruntukan besar RM5.2 bilion kepada Sabah yang diumumkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam pembentangan Belanjawan 2020 di Dewan Rakyat semalam perlu disusuli kerjasama rapat antara agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Langkah itu demi memastikan setiap program pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan demi manfaat rakyat secara keseluruhan. Menyifatkan Belanjawan 2020 sebagai bukti keprihatinan Kerajaan Pakatan Harapan PH terhadap keperluan rakyat Sabah, katanya Belanjawan tahun kedua yang dibentangkan Kerajaan PH kali ini berbeza berikutan cadangan menggandakan pemberian khas tahunan untuk Sabah daripada RM26.7 juta kepada RM53.4 juta. Bagi kita, pelaksanaan itu yang muktamad dan bagaimana kita dapat melaksanakan semua perincian ataupun aspirasi bajet itu haruslah bermula daripada penyelarasan yang sangat rapat harus dilaksanakan di antara agensi persekutuan dengan agensi negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan Badminton Kelab Sukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah di Dewan Serbaguna KPLB di Sembulan, Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Datuk Iwan menyambut baik penyaluran peruntukan besar untuk mempercepat projek Lebuh Raya Pen Borneo dan pembangunan kemudahan asas merangkumi bekalan air, elektrik dan jalan raya di kawasan luar bandar yang dijangka memberi manfaat kepada 30,000 isi rumah luar bandar. Beliau turut mengalu-alukan Belanjawan 2020 yang turut menekankan sekurang-kurangnya 30% tender setiap kementerian dihaskan untuk usahawan bumi putera. Sementara itu, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Balung, Datuk Osman Jamal, optimis peruntukan RM470 juta bagi projek bekalan air luar bandar untuk Sabah dan Sarawak yang diumumkan dalam Belanjawan 2020 semalam mampu menyelesaikan masalah bekalan air di Dun Balung yang dialami rakyat di kawasan Dun Balung. Menyambut baik Belanjawan 2020 yang memberi pelbagai peruntukan buat Sabah terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur luar bandar, Datuk Osman berkata rakyat di kawasan Balung amat mengharapkan penyaluran peruntukan tersebut. Sehingga pihak Putrajaya melalui Kementerian Luar Bandar melantik kontraktor untuk membina 3 projek penting di Balung. Rakyat Balung akan bertambah makmur kerana masalah-masalah dapat diatasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran Bulan Sukan Negara peringkat bahagian Tawau 2019 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balung Tawau. Sementara itu, Datuk Osman turut menyambut baik langkah kerajaan untuk membina jalan kelabakan Serudong yang bersempadan dengan Simangaris di Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia menerusi projek Lebuh Raya Trans Borneo. Katanya pembinaan jalan raya sepanjang 40 km melibatkan peruntukan RM600 juta itu akan memberi manfaat ekonomi kepada rakyat sekitar Kelabakan Tawau, Kunak, Sempurna dan Lahadatu. Seramai 2,000 peserta memeriahkan program Bulan Sukan Negara ini yang antara lain melibatkan pelbagai pengisian termasuk senam aerobik perdana, fun run sejauh 5 km, Balung Exco Ride Challenge dan Fun Walk. Sabah perlu merangka pembangunan yang berfokus dan terperinci untuk memanfaat sepenuhnya pemberian khas berjumlah RM53.4 juta yang akan disalurkan Kerajaan Persekutuan menerusi Belanjawan 2020. Ini kerana pemberian khas berganda itu merupakan antara perkara yang dinanti-nantikan rakyat negeri ini. Selaras usaha kerajaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baharu dan digital, penganalisis ekonomi yang juga pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Rosita Elias Uji Muhammad berkata, kerajaan wajar menyediakan infrastruktur dan infostruktur untuk mengatasi jurang perbezaan ekonomi dan digital yang sangat ketara antara masyarakat bandar dan luar bandar. Jalur lebar sudah menjadi keperluan, bukan lagi sesuatu yang kita kata nice to have misalnya. Dan saya kira inilah cabaran kepada rakyat Sabah sendiri mempergunakan sehabis baik pemberian khas ini setelah lama kita minta bagaimana ia boleh dilaburkan dan menjana semula kepada rakyat di negeri Sabah ini.
Dr. Razita yang ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu yakin tumpuan kerajaan ke arah dunia digital adalah tepat dalam memastikan rakyat di semua peringkat boleh bersaing di peringkat global. Bagaimanapun katanya keterbatasan infrastruktur digital khususnya internet di negeri ini, terutama di kawasan luar bandar, wajar diatasi untuk mengoptimumkan penyertaan rakyat dalam era ekonomi baru dan digital. Beliau menegaskan perkara itu ketika mengulas pemberian khas untuk Sabah dan Sarawak yang pertama kali disemak dalam Belanjawan 2020 sejak 1969. Belanjawan kali ini menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan PH bercadang untuk menggandakan kadar tersebut daripada 26.7 juta ringgit kepada 53.4 juta ringgit bagi Sabah. Kadar tersebut juga akan digandakan sehingga 106.8 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun. Bagi rakyat, Belanjawan 2020 yang dibentangkan semalam memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk meningkatkan ekonomi semua lapisan masyarakat selaras tema pertumbuhan dan keberhasilan saksama ke arah kemakmuran bersama. Rata-rata masyarakat yang ditemui dalam program Kupi-Kupi Belanjawan 2020 di Alam Mesra Kota Kinabalu menyambut baik usaha kerajaan membangunkan ekonomi, berteraskan kesamarataan menerusi penyediaan prasarana kondusif seiring kemajuan teknologi digital demi masa depan Malaysia yang lebih harmoni. Kita dalam bidang ekonomi juga, macam bisnes yang kita ada, kita manfaatkan belanjawan ni dengan sebaiknya untuk majukan kita punya bisnes. Peranan NGO yang ada di luar sana termasuk kami sendiri, kami kena ambil kesempatan dan peluang ini untuk sama-sama melahirkan lagi banyak program dan juga sumbangan-sumbangan yang mana akan memberi kesan yang sangat baik untuk pembangunan negara kita. Belanjawan 2020 yang turut memperuntukkan 783 juta ringgit untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak juga diharap dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di negeri ini. Fasiliti pembelajaran, keadaan pembelajaran itu perlu kita upgrade supaya kemudiannya dia dapat membentuk the next generation yang lebih baik. Ini adalah salah satu tindakan yang baguslah dengan meletakkan peruntukan bajet tinggi dalam pendidikan. Tidak kurang juga yang memuji komitmen kerajaan dalam memelihara keaslian hutan dan biodiversiti kesemula jadi dengan memperuntukkan 48 juta ringgit. Tertumpu kepada alam sekitar ni saya sangat bersetujulah untuk ditingkatkan dari segi belanjawan untuk alam sekitar. Memandangkan sekarang kita memang sangat menitik beratkan mengenai alam sekitar. Antara usaha pemeliharaan alam sekitar di Sabah yang diberi tumpuan ialah inisiatif Heart of Borneo dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Masyarakat perlu bijak mengurus kewangan untuk meningkatkan kemampuan bagi membuat pinjaman perumahan. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syarida, Datuk Surveyor Chua Soon Ping, beban hutang yang tinggi antara faktor yang menyukarkan masyarakat memiliki rumah, lebih-lebih lagi dengan nilai rumah yang sentiasa meningkat dari semasa ke semasa. Sehubungan itu, Datuk Chua berkata kerajaan dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk mendidik rakyat dalam menentukan keutamaan keperluan asas. There is another way to actually encourage the financing to actually give more loans to the houses that you bought for the buyers, less loan on the car and the credit card. So basically your credibility will be much more. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai Expo Hartanah Propex 2019 di Kota Kinabalu. Expo bertemakan Take Me Home yang akan diadakan di Pusat Perdagangan Sabah di Likas, Kota Kinabalu pada 26 hingga 28 Oktober ini. Antara lain bertujuan memudahkan rakyat mendapatkan maklumat berkaitan pinjaman perumahan secara lebih terperinci. Expo yang akan menghimpunkan 29 pemaju dan kontraktor dari seluruh negeri serta beberapa agensi lain dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Ustaz.